Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sahabat-sahabat semua, hari ini saya ingin kongsikan bersama dengan anda satu ucapan perbahasan daripada ahli parlimen pembangkang yang tidak habis-habis membantah sahabat-sahabat semua usaha kerajaan khususnya untuk menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan, tidak pun mereka melakukan, tidak pun mereka terfikir untuk membantu golongan miskin tegar ini. Namun hari ini apabila kerajaan dengan sedaya upaya untuk memberikan bantuan untuk menoktakan kemiskinan tegar ini, mereka pula asyik membantah, mereka pula asyik mempersoalkan sahabat-sahabat semua, seperti mana dalam satu terkini di Dewan Rakyat sebentar tadi, ahli parlimen Putrajaya membantah, seakan-akan menyindir dengan usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini. Pada satu masa pada bulan Januari lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pengumuman bahawa Negeri Sembilan wilayah persekutuan berjaya noktah kemiskinan pada tahun 2023. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri. Dan kalau kita lihat juga kenyataan media ini, katanya usaha kerajaan ke arah menoktakan kemiskinan tegar di negara ini semakin hampir dengan dua negeri, iaitu Negeri Sembilan dan wilayah persekutuan berjaya mencapai sasaran tahun lalu. Perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun beliau mengakui masih ada laporan mengenai keciciran jumlah miskin tegar di dua negeri berkenaan. Beliau bagaimanapun berkata jumlah miskin tegar yang tercicir itu tidak ramai lagi. Kemiskinan tegar sudah dinoktakan di Negeri Sembilan dan wilayah persekutuan, namun masih ada 1-2 tercicir. Katanya ringkas ketika ditemui selepas pelancaran program kecerdasan buatan AI di Universiti Putra Malaysia UPM. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Namun sahabat semua, apa yang mengejutkan kita adalah tak kalah kerajaan sedaya upaya untuk menghapuskan kemiskinan tegar ini, berbeza pula pandangan daripada pihak pembangkang, yang mana kita lihat mereka seakan-akan menyindir dengan usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Jadi saya membawakan anda bagaimana kenyataan daripada ahli parlimen pembangkang Parti Persatu ini yang mempersoalkan usaha, seakan-akan seolah-olah mereka ini mempersoalkan usaha kerajaan untuk menoktakan kemiskinan tegar. Jadi sahabat semua, tanpa melengahkan masa, mari kita dengar ucapan daripada ahli parlimen Putrajaya ini tentang satu segmen masyarakat yang perlu diberi perhatian penuh ikhlas oleh kerajaan, iaitu kumpulan miskin tegar. Sewaktu membentangkan Belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023, Perdana Menteri menyebut bahawa, saya petik, iltizam kerajaan hari ini adalah untuk menoktahkan miskin tegar. Kira-kira 130,000 isi rumah termiskin tanpa mengira latar belakang kaum akan segera dibantu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Di dalam ucapan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 pada 11 September 2023 pula, Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan masih bertungkus lumus menyelamatkan 114,000 keluarga miskin tegar daripada cengkaman kemiskinan. Jika dilihat data 130,000 dan 114,000 isi rumah yang digunakan di dalam kedua-dua ucapan Perdana Menteri ini adalah data daripada pengkalan data e-Kasih. Selepas menggunakan data daripada pengkalan data e-Kasih sebagai rujukan sasaran jumlah miskin tegar yang akan dihapuskan atau dibasmi oleh kerajaan, tiba-tiba sasaran berbeza digunakan oleh Perdana Menteri sewaktu membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023. Saya petik kenyataan beliau. Usaha menoktahkan kemiskinan tegar terus menunjukkan kemajuan. Dengan data terkini menunjukkan kemiskinan tegar telah merudum daripada anggaran 1% pada tahun 2020 kepada 0.2% atau hanya 18,000 isi rumah sekarang. Dinyatakan juga, atas segala yang diusahakan, kerajaan yakin kemiskinan tegar akan dapat dinoktahkan. Jumlah kemiskinan tegar yang hendak dinoktahkan pada Februari 2023 adalah 130,000 isi rumah. Pada bulan September tinggal 114,000 isi rumah. Maknanya dalam tempoh 7 bulan, secara kasarnya jumlah isi rumah miskin tegar telah menurun sebanyak 16,000 isi rumah. Tetapi dalam tempoh sebulan,
iaitu September ke Oktober jumlah miskin tegar yang disebut oleh Perdana Menteri dalam ucapan Belanjawan 2024 cuma tinggal 18,000 isi rumah. Menurut Menteri Ekonomi, data 0.2% atau 18,000 isi rumah itu diambil daripada survei pendapatan isi rumah HIS yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan. Dalam hal ini kita perlu faham bahawa 18,000 yang disebut sebagai miskin tegar itu adalah satu nombor yang dianggarkan oleh Jabatan Perangkaan daripada sampel 92,872 tempat kediaman. Maknanya DOSM buat survei 92,000 tempat kediaman, daripada situ dapat 0.2% miskin tegar, diprojekkan 0.2% kepada keseluruhan isi rumah dan dapat 18,000. Jadi kerajaan tak tahu pun 18,000 ni isi rumah mana, kat mana mereka tinggal, siapa mereka. Sebab itu apa yang digunakan oleh pengkalan data e-Kasih itu lebih tepat kerana dia ada maklumat tentang siapa ketua isi rumah, berapa orang anak tinggal di mana. Jadi sebab itu apabila pada 15 Februari 2024 Perdana Menteri menyatakan bahawa miskin tegar telah dibasmi 100% di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Kalau ikut kenyataan Perdana Menteri ini, maknanya tiada lagilah miskin tegar di ketiga-tiga buah negeri ini. Soalan saya, data mana yang digunakan oleh kerajaan dalam membuat pengumuman bahawa 100% miskin tegar di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka telah dibasmi? Yang kedua, apatah tiada lagi lapisan masyarakat termasuk gelandangan yang ditakrif sebagai miskin tegar di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Yang ketiga, berdasarkan data e-Kasih, berapakah jumlah isi rumah di seluruh negara dan berapakah jumlah mereka mengikut negeri? Berapakah jumlah isi rumah miskin tegar di seluruh negara dan berapakah jumlah mereka mengikut negeri? Seterusnya, berapakah sasaran jumlah isi rumah miskin tegar yang akan dibasmi oleh kerajaan pada tahun 2024 bagi seluruh Malaysia serta mengikut negeri? Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan pengkalan data utama ataupun padu. Sekejap, minta sikit. Putrajaya setuju tak? Kalau hanya 4 negeri saya disebut, bermakna kerajaan gagal menoktahkan kemiskinan selain pada 4 negeri itu? Itu saya amat bersetuju. Hakikatnya gagal tu satu, tapi sasaran ni pun dia ubah tianggul. Daripada guna data pekalan data e-Kasih, kemudian guna data survey untuk menghalalkan bahawa kemiskinan tegar telah dihapuskan. Jadi itu penting. Putrajaya, di kawasan saya dicatat melalui e-Kasih, data pejabat daerah, 17,000 miskin tegar. Kawasan saya, Buluran. Dan kalau data miskin tegar sekarang tinggal berapa belas ribu? 18,000. 18,000. Tak ada miskin tegar lagi. Ya Muhammad Datuk. Semua kat Buluran. Ya. Semua dekat Buluran dah ya. Sebab itu saya kata kerajaan perlu ikhlas dalam menyelesaikan perkara berkaitan dengan miskin tegar. Be frank, ceritalah sehabis-habis. Apa sebenarnya? Dah janji nak noktahkan, kalau seperti mana Kebangkitan kata tak boleh noktahkan, jelaskan kenapa tak boleh noktahkan. Ini tak payahlah nak ubah tianggul dan sebagainya untuk menunjukkan seolah-olah apa yang dijanji itu telah berjaya diselesaikan. Seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan pengkalan data padu. Pendek sangat 12 minit. Sehingga 2 Mac 2024, seramai 4 juta orang telah mendaftar termasuk penjawat awam. Jumlah ini adalah sekitar 18% daripada keseluruhan 21.97 juta orang yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi secara keseluruhan, selepas dilancarkan pada 2 Januari dan sehingga 2 Mac, dalam tempoh ini hanya 18% yang mendaftar. Pada pandangan saya, terdapat pelbagai perkara yang perlu diteliti dan diperhalusi oleh kerajaan berkaitan dengan sistem padu. Pertama, berkaitan dengan keselamatan data-data. Ini telah disentuh oleh pelbagai pihak, termasuklah dari pihak kerajaan sendiri. Jadi saya tak nak sentuh berkaitan dengan perkara itu. Kedua, berkaitan dengan maklumat yang perlu diisi. 39 maklumat yang perlu disemak, dikemaskini atau dimasukkan. Ada maklumat yang rakyat secara umumnya lihat tidak ada keperluan untuk mereka memasukkannya kerana maklumat tersebut telah ada dengan kerajaan atau agensinya. Sebagai contoh, maklumat berkaitan dengan pendapatan. Rekod pendapatan sebahagian besar rakyat Malaysia ada dengan lembaga hasil dalam negeri. Soalan mereka, mengapa tidak sahaja kerajaan masukkan terus maklumat tersebut atau pre-fill maklumat tersebut dan mereka boleh sahkan?
Untuk yang tidak mempunyai rekod di LHDN, sistem padu boleh kenal pasti mereka yang tidak mempunyai rekod dan perlu mengisinya. Kalau betul perlu ada dibuat pindaan kepada akta atau undang-undang, mengapa tidak dibuat pindaan terlebih dahulu sebelum dilancarkan sistem padu ini? Ketiga, saya ingin menyentuh tentang keperluan untuk mengisi komitmen atau hutang serta insurans. Dalam sistem ini kena isi pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi dan seterusnya maklumat berkaitan dengan insurans. Bagi ramai rakyat, maklumat yang diminta khususnya hutang adalah terlalu peribadi. Jadi mereka pun jarang kongsi di mana-mana domain awam. Hatta LHDN pun tak minta data atau maklumat berkaitan dengan hutang. Jadi rakyat di luar sana tertanya-tanya, kalau nak isi, mengapa perlu isi sampai maklumat tentang hutang? Apakah tujuan maklumat ini diminta? Adakah mereka yang mempunyai hutang yang lebih besar akan mendapat bantuan yang lebih tinggi? Jadi perkara-perkara ini perlu dijelaskan kepada rakyat. Tidak cukup letak di situ dan minta mereka isi, kerana ini adalah bagi mereka maklumat yang privacy bagi pengguna. Keempat, rakyat tertanya-tanya, apakah sebenarnya manfaat yang diperolehi sekiranya mereka mendaftar dengan padu? Ini soalan paling susah saya nak jawab apabila ditanya oleh rakyat di bawah sana, apa manfaat yang bakal diperolehi? Kalau manfaatnya subsidi bersasar, apakah bentuk bantuan yang mereka akan terima? Apakah syarat untuk membolehkan mereka mendapat bantuan tersebut? Berapakah jumlah yang diterima sekiranya memenuhi syarat tersebut? Sebab itu, Alright guys, so itu dia betapa berkobar-kobarnya Ahli Parlimen Putrajaya. Satu persoalan saya adalah antara mereka yang berdiri untuk menyokong apa yang dibahaskan oleh pemimpin bersatu ini, terutama yang seperti Beluran, katanya di kawasan parlimen beliau ada 18,000 miskin tegar. Jadi sahabat semua, ini sedikit sebanyak menunjukkan betapa gagalnya ahli parlimen Beluran ini. Ya, saya tidak pasti berapa penggal beliau sudah berada dalam ahli parlimen ini. Tapi apa yang beliau lakukan, apa sumbangan yang beliau lakukan, kenapa kemiskinan orang-orang miskin di kawasan parlimen Beluran ini tidak dapat diselesaikan oleh ahli parlimen ini. Jadi ini mau maksud bahwa mereka hanya makan gaji buta, sahabat-sahabat semua. Kalau saya mungkin ingat semula, beliau ini menjadi ahli parlimen semasa kerajaan Barisan Nasional lagi. Lepas tu kerajaan Pakatan Harapan, kalau saya tidak silap, mungkin ada juga. Lepas itu Perikatan Nasional. Ya, tidak pernah pun kemiskinan tegar di kawasan mereka ini diselesaikan. Ketika kerajaan hari ini untuk mau menoktakan kemiskinan tegar di seluruh negara, mereka pula mempersoalkan. Soalnya adalah apa yang mereka lakukan di kawasan parlimen mereka masing-masing. Ya, ahli parlimen Kubang Kerian tadi menyatakan hanya 4 negeri yang dikatakan ada kemiskinan tegar yang berjaya dikurangkan ataupun dinoktakan. Soalnya adalah beliau berkata seperti itu, tapi kerajaan yang mereka pimpin sendiri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, adakah negeri-negeri ini mencapai kemiskinan ataupun kemiskinan tegar itu dinoktakan di atas pentadbiran kerajaan PAS di Kelantan khususnya? Berapa tahun? 30 tahun lebih, sahabat-sahabat semua. Tapi kemiskinan tegar, kebajikan rakyat pun tidak dijaga. Apa sumbangan kerajaan PAS, parti PAS yang memerintah di negeri-negeri seperti ini, sahabat-sahabat semua? Hari ini mereka sepertinya menyindir usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Memang sangat-sangat memalukan, sahabat semua. Mereka sendiri mengeluarkan keburukan, kelemahan mereka sebagai ahli parlimen. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi ahli parlimen di kawasan mereka masing-masing, tapi kawasan mereka sendiri pun tidak dapat dinoktakan kemiskinannya. Karena apa? Karena pada pandangan saya, apa yang mereka lakukan hanyalah goyang kaki, makan gaji buta. Itu mungkin yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Tapi hari ini di Dewan Rakyat seakan-akan mereka lah hero, mempersoalkan usaha, asyik membantah dengan usaha yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini untuk menoktakan kemiskinan tegar di dalam negara kita. Soalnya, sekali lagi sahabat semua, ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan,
Pernahkah mereka terfikir untuk menoktakan kemiskinan dalam negara kita? Pernahkah mereka terfikir untuk mengurangkan kemiskinan ya ketika mereka menjadi kerajaan, dan sekarang ini mereka juga dalam kerajaan memimpin 4 buah negeri. Contoh di Kelantan, adakah kemiskinan di Kelantan sudah berkurang dinoktakan? Pada pandangan saya tidak, sahabat-sahabat semua. Begitu ramai rakyat Kelantan yang mengeluh masalah air pun tidak dapat diselesaikan, seperti mana juga yang berlaku di Kedah. Banyak lagi lah masalah ke infrastruktur, jalan, bus stop yang dijanjikan akan siap dan sebagainya, masalah air yang dijanjikan akan siap tapi tidak pernah pun dilakukan. Jadi sebenarnya siapa sebenarnya yang gagal? Sekarang ini kerajaan baru berusia setahun, sahabat-sahabat semua. Kemiskinan itu mula dititik beratkan untuk dinoktakan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyindir, mereka memperlekehkan usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Inilah pemimpin-pemimpin daripada PAS dan Bersatu yang sangat hipokrit. Ya, hari ini mereka mempersoalkan, ya saya akan memberikan update kepada Anda sahabat semua, jawaban yang akan diberikan oleh Perdana Menteri kita berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh siapa ini, ahli parlimen Putrajaya, yang mengatakan tarik balik, duduk, tarik balik, duduk. Masihkah Anda ingat semua itu sahabat-sahabat semua? Jadi, apa pandangan Anda? Adakah Anda setuju dengan saya atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Tarik balik, duduk. Tarik balik, duduk. Bye-bye.